إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang ada, hendaklah kita semua berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah. Kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yaqul yaum al-jum'ah ansit faqad dawa." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير الحسيب على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap kamu melihat, memikirkan apa yang telah kamu sediakan daripada bekalan amal kamu untuk menghadapi hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang jemaah yang dikasihi, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentaati segala titah perintahnya, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan dan tegahannya. Sesungguhnya kebahagiaan hidup sama ada di dunia maupun di akhirat hanyalah ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 41 surah Al-Hajj, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Sadaqallahul azim. Maksudnya, mereka adalah orang-orang yang apabila kami berikan kekuasaan di muka bumi ini, maka mereka sentiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan kepada Allah jualah tempat kembali segala urusan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia antaranya ialah untuk dilantik sebagai khalifah atau pemimpin bagi menjaga kesucian agama dan menguruskan urusan dunia berdasarkan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Amanah kepimpinan yang begitu besar dan berat ini terpaksa dipikul oleh umat manusia, sehingga ada yang mampu menunaikan segala tanggungjawab mereka dengan baik, dan tidak kurang juga mereka yang mengabaikan amanah kepimpinan yang dipikul di atas bahunya, sehingga menyebabkan banyak berlakunya kerosakan di muka bumi ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyadari tentang betapa penting dan besarnya amanah kepimpinan, maka perlu ada suatu usaha yang bersungguh-sungguh dalam memastikan tampuk pemerintahan dipegang oleh orang yang selayaknya mengikut timangan wahyu dan bukannya timangan nafsu. Apa yang lebih penting lagi ialah usaha ke arah menyediakan barisan pelapis kepada kepimpinan dari kalangan generasi muda-mudi yang ada pada hari ini. Keadaan generasi muda yang ada pada hari ini mencerminkan keadaan arah tuju negara pada masa hadapan, di mana jika baiknya keadaan generasi muda pada hari ini,
maka baiklah negara pada masa akan datang. Sebaliknya, jika rosaknya generasi muda yang ada pada hari ini, maka suasana negara kita bakal porak-poranda. Khalifah Harun al-Rashid pernah bertanya kepada seorang lelaki tua tentang usahanya menanam pokok tamar. Sedangkan usianya telah tua, di mana dia sendiri pun sudah pasti tidak sempat untuk menikmati hasil buahnya nanti. Lelaki tua itu mengatakan bahawa dia menanam pokok tamar itu untuk dinikmati hasilnya oleh anak cucunya, sebagaimana dia sekarang ini menikmati hasil pokok tamar yang ditanam oleh ayah dan datuknya. Mendengar jawapan daripada lelaki tua tersebut, lalu Khalifah Harun al-Rashid memujinya sebagai tanda kagum dengan wawasan yang ada pada lelaki tua itu. Melalui kisah ini, maka kita dapat mengambil iktibar bahawa usaha kita pada hari ini bukan semuanya dapat dirasai hasilnya dengan serta-merta, tetapi dalam banyak keadaan ianya bakal dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Jika kita menanam benih yang baik, kemudian dijaga pula dengan rapi, maka hasilnya nanti adalah baik. Begitulah juga, jika kita berjaya membina kepribadian anak-anak muda berasaskan kehendak syarak, maka kita bakal melihat urusan pemerintahan negara mampu dilaksanakan dengan baik oleh generasi pelapis yang soleh. Sebaliknya, jika kita semua gagal untuk mendidik anak-anak muda yang ada pada hari ini dengan didikan agama yang betul, maka kita sebenarnya telah mengatur perancangan untuk menghancurkan negara kita di masa yang akan datang. Ini kerana mereka lah yang akan mengambil alih tampuk pemerintahan negara kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, generasi muda sentiasa diberi perhatian oleh Islam. Rasulullah SAW sendiri sebelum jatuh sakit pada penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijrah telah menghimpunkan satu pasukan tentera Islam untuk dihantar ke Syam, Syria. Baginda mengarahkan agak pasukan ini marah hingga ke satu tempat yang bernama Al-Balqa dan Ad-Darum yang terletak di bumi Palestin. Baginda telah melantik Usamah bin Zaid radhiyallahu an yang pada ketika itu baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun untuk menjadi panglima perang dalam angkatan tersebut. Walaupun kebanyakan tentera Islam yang lain terdiri daripada para sahabat yang lebih senior dan lebih berpengalaman, tetapi Usamah bin Zaid radhiyallahu an tetap dipilih untuk menjadi panglima perang dalam peperangan tersebut. Ini jelas menunjukkan betapa Rasulullah SAW menaruh harapan yang tinggi kepada golongan pemuda. Ketika bala tentera pimpinan Usamah berada di luar kota Madinah bersiap-siap untuk memulakan perjalanan, baginda mula jatuh sakit sehingga membawa kepada kewafatan baginda. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang menjadi khalifah pertama pada ketika itu telah meneruskan arahan baginda sebelum ini agar meneruskan peperangan tersebut, di mana Usamah bin Zaid tetap dikekalkan sebagai panglima perang, walaupun ada di kalangan para sahabat yang meminta agar Usamah digantikan dengan sahabat yang lebih tua dan berpengalaman darinya. Sayyidina Abu Bakar bukan saja menolak permintaan itu, malah turut memberikan kata-kata semangat dan pengharapan yang tinggi kepada Usamah bin Zaid agar dapat menunaikan amanah kepimpinan tersebut sehingga tentera Islam berjaya memperoleh kemenangan yang besar dalam peperangan tersebut di bawah kepimpinan Usamah bin Zaid. Saudara-saudaraku sidang yang dikasihi, melihat kepada pentingnya pembentukan pribadi generasi muda yang bakal mewarisi tampuk kepimpinan negara, maka satu usaha yang lebih serius dan bersungguh-sungguh mesti diambil dengan seberapa segera, bermula daripada keluarga sehinggalah kepada kepimpinan negara. Kerosakan dan keruntuhan akhlak di kalangan generasi muda bakal mencacatkan kemajuan dan keamanan negara, dan jika ini berterusan, negara dan generasi yang akan datang berada dalam keadaan yang amat berbahaya dan amat membimbangkan.
Program yang dianjurkan kepada generasi muda mestilah bertepatan dengan Islam, agar mereka sentiasa bergerak dalam suasana mengikut kehendak wahyu, bukannya nafsu. Jangan pula akibat terlalu bimbang generasi muda akan kembali berpegang kepada ajaran Islam yang menyeluruh, menyebabkan kita yang berkuasa terus berusaha menjatuhkan mereka daripada kehidupan beragama dengan terus melalaikan generasi muda dengan program konsert hiburan yang merosakkan percampuran antara lelaki dan perempuan tanpa batasan. Jangan kita menurut rentak irama Yahudi dan Nasrani yang sentiasa berusaha merosakkan generasi muda Islam dengan menyediakan program-program yang menaikkan nafsu sehingga mereka tidak lagi menghiraukan kehendak wahyu. Kita mesti menyediakan generasi muda yang berilmu dan beramal serta ikhlas dalam berjuang untuk Islam sehingga membolehkan Islam menjadi agama yang memerintah dan menerajui dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Shadaqallahul azim. Surah Al-A'raf ayat 29. Maksudnya, katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala perkara dan menyuruh supaya kamu hadapkan muka dan hati kamu kepada Allah dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sembahyang, dan beribadatlah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata kerana sebagaimana ia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidhi min ad-dhalalati wal jahalati ila nuril haqqi wal imani wal huda. وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الحبار وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمير الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم من سلطان بدرلشة وولي عهده دوليان ترأمأ ملياتكو شرف الدين بدرلشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.